Ni apa masih pendaftaran. I skip dulu ya benda ni. Inilah acquisition, iaitu proses pengambilan balik tanah. Dalam proses pengambilan balik tanah ada 4 proses yang kita nak. Satu adalah pertapakan. Kalau ada sesuatu projek kerajaan seperti jalan raya, hospital, lapangan terbang, benda tu mesti diluluskan dari segi pertapakan dulu. Lepas tu, lepas pertapakan di-approve, diluluskan, kita akan buat pengukuran dan penyiasatan di lapangan. Lepas tu, semasa pengukuran dan penyiasatan, kita akan rekod apa-apa yang ada kat tanah tu, apa yang perlu dibayar, apa yang tak boleh dibayar. Lepas tu, kita buat pembayaran pampasan. Bila pembayaran pampasan telah dibuat, kita akan buat pemberi milikan ataupun alienation. Biasa ni untuk kalau FRC, kita akan keluarkan, kalau projek tu kerajaan persekutuan, selepas proses 1, proses 2, proses 3, kita ke proses 4, kita akan keluarkan surat hak milik tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan ataupun FRC. Inilah, tapi dalam proses pengambilan balik tanah ni banyak benda detail yang banyak benda detail yang kita perlu tahu, tapi dari briefnya adalah melibatkan 4 proses ini. Inilah masih apa yang kita katakan tentang pemberi milik pengambilan balik tanah, tak boleh ikut perlembagaan persekutuan apa semua sekali lah. Ni macam Seksyen 47 ni tanah berkemungkinan diambil balik untuk kita tetapkan info Seksyen 47 kalau kat saat ni, sebab bahawa kemungkinan kita akan menggunakan kawasan tersebut untuk projek kerajaan. Dan Seksyen 48 Kanun Tanah Negeri lah konform, memang telah disahkan kawasan tersebut digunakan untuk projek, jadi kita letakkan di dalam Seksyen 48 supaya memberi kuasa kepada kerajaan untuk memasuki tanah tersebut. Ini adalah untuk tanah-tanah berhak milik. Bila dia diimpos Seksyen 47, jadi kita akan ambil balik tanah tu, sukat dan bayar pampasan. Untuk jika sesuatu siting itu terletak dalam tanah hak adat Muptra, kita menggunakan Seksyen 53, 54, Seksyen 64, Seksyen 15 Kanun Tanah Negeri jika tanah hak adat Muptra. Inilah untuk sokong pemilik tanah hak adat Muptra diberi masa 60 hari untuk mengemukakan tuntutan mereka bermula dari tempoh ianya diiklankan dalam surat khabar tempatan ataupun gazet. Dan tarikh ini digunakan untuk tarikh penentuan penilaian untuk sesuatu tanah tersebut. Ini benda yang kita, kalau kasar benda yang kita boleh diambil kira untuk menentukan papasan tanah, iaitu nilai pasaran, tarikh nilaian pada Seksyen 47 ataupun 48 ataupun Seksyen 6, betterment, naik nilai yang jadi lebih baik ke, tak lebih baik ke, pecah pisah, injuries, disturbance, kemajuan yang dibenarkan selepas notis pengisytiharan, illegal structure yang tidak dibayar, existing use dan land classification sama ada mixed zone land ataupun native area land. Ini benda, yang valuer memang berminat dengan benda ni lah. Ini yang yang kita ambil kira, yang diambil kira dalam menentukan nilai pampasan tanah. Saya rasa sama ajalah dengan Kanun Tanah Negara. Ni yang kita tak ambil kira ialah kesegeraan agensi, sentimental value. Contohnya kalau tanah wasiat, kita tak nak diambil, kerajaan ambil juga, lepas tu kita nak minta bayar lebih, tak boleh sebab sentimental value tidak dikira dari segi penilaian. Ada 7 semuanya. Ini adalah komponen pampasan tanah, rumah, tanaman dan struktur-struktur yang boleh dibayar. Saya ada 4 minit lagi tapi ini adalah ICT teknologi di Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Kita ada sistem dinamakan sistem induk kita ya, LASIS, iaitu Land and Survey Information System, dan kita ada
banyak dalam satu sistem kita ada banyak subsection macam section hitungan survey, pemetaan, kutipan hasil, pendaftaran, pentadbiran, sistem maklumat perancangan, maklumat penilaian dan sistem maklumat foto udara ataupun APIS. Inilah sistem inilah yang akan menjadi satu sistem untuk Land and Survey membuat kerja dengan lebih baik dan lebih tepat. Ada soalan lagi Puan Rahayu? Ada lagi ke Tuan Haji? Kita kumpulkan dulu soalan sehingga ke hujung. Okey. Ini ialah ICT bahawa kita boleh guna mobile license ni, mobile license Land and Survey. Kita boleh guna handphone kita untuk mencapai ni. Kita ada e-map. Siapa-siapa yang nak beli peta ataupun plan kat Sarawak, Land and Survey boleh register dengan mobile license, beli e-map, kita jualan peta. E-submission ini untuk pihak advocate yang nak menyerahkan kerja-kerja hukum, e-search, carian daftar, nak e-rent, ERAL macam untuk penanya tadi. ERAL ni lah pembaharuan tempoh suara milik tanah. Ini yang saya cadangkan tadi untuk digunakan lah, senang, guna handphone je. Kita boleh buat EPD, permohonan untuk kebenaran berurusan, dan e-lodgement. Ni mobile license boleh dicapai menggunakan handphone. Itu untuk pembentangan saya. Kalau ada soalan, saya boleh terima soalan. Okey, saya ada satu soalan ni. Dia kata, bolehkah dia anak-anak dia ni memohon status tanah status NT, sebab dia kata dia bukan orang Sarawak tetapi suami dia orang Sarawak dan suami dia ni dah meninggal dunia. Ulang balik soalan tadi. Okey, bolehkah anak-anak dia ni memohon tanah status NT, native kot, dalam keadaan dia adalah bukan orang Sarawak tetapi arwah suami dia orang Sarawak. Okey. Anak-anak campur ni Tuan Haji. Kalau kita berdasarkan interpretation ordinance, native of Sarawak, kalau anak beliau itu adalah native of Sarawak, boleh. Tapi kalau bukan native of Sarawak, ia perlu diprosesnya lah deemed to be native first. Deemed to be native maksudnya dijadikan native dulu. Boleh apply kepada Majlis Adat Istiadat Sarawak untuk supaya beliau diberi taraf native of Sarawak. Sebab ini adalah keperluan undang-undang. Jadi proses deemed of native tu, kalau dalam kes macam tu saya rasa tak ada masalah sebab cerah untuk beliau memohon deemed to be native. Sebab bapaknya native kan? Ya, betul. Yeah.